yang memerlukan di Syria, Palestin dan juga Myanmar menerusi tabung mai sedekah Islamic Relief Malaysia. Hubungi 0389263434 untuk maklumat lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Alhamdulillah, kita dah war-warkan dari tadi lagi. Analisis kita akan bersama dengan sahabat-sahabat kita dari Hidayah Center Foundation. Nah, untuk episod ataupun pusingan yang ketiga bersama Hidayah Center Foundation pagi ini, membawakan tajuk bersama ni maknanya kita semua tahu sama-sama menyantuni saudara baru, dan sudah pun berada di konti kita 3 orang tamu pagi ni. Ya, betul. Kita ada bersama dengan kita Ustazah ataupun kita panggil Puan, disuruh panggil Puan kan? Puan Siti Hamidah. Kemudian kita ada Encik Fakrul Razi Muhammad Fadil dan juga nak sebut macam mana ni? Cik nama pendek dia Miao. Cik Miao. Cik Muriel Everell Robert. Betul Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Alhamdulillah, dan dah nampak dah kelihatan wajah mereka di Facebook IKIM FM untuk anda saksikan live Facebook kita pagi ini untuk perkongsian analisis. Jom kita, mungkin awal ni kita nak mulakan tanya tuan rumah lah, orang paling kuat lah kan. Dia tengah-tengah lah letaknya pagi ni. Kita tanya Puan Hafizah dulu lah. Kita semua sihat Alhamdulillah pagi ni. Alhamdulillah. Terima kasih sebab sudi datang ke konti IKIM FM. Mungkin awal ni Puan Hafizah nak kongsikan sedikit nak tambah sikit latar belakang Hidayah Center yang sebelum ni pun dah dikongsikan oleh tetamu-tetamu kita. Tapi khususnya lebih kepada menyantuni saudara baru. Bagaimana bermulanya kisah itu di Hidayah Center Foundation, Puan? Ya, silakan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar Radio IKIM FM pilihan utama anda. Macam InsyaAllah. Terima kasih kerana ruang yang diberi kepada Hidayah Center Foundation. Ini minggu ketiga kita bersama dengan Radio IKIM mengenali apa itu Hidayah Center Foundation. Alhamdulillah, kita telah bermula sebenarnya tahun 2005 lagi. Tahun 2005 kita mula start menyantuni saudara baru. Kemudian kita didaftarkan di bawah biro di bahagian had ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri sebagai sebuah yayasan pada tahun 2012. So dia mula-mulanya kita di bawah institusi NGO pada waktu itu, daripada Pertubuhan Jemaah Islam Malaysia terus kepada Pertubuhan Ikram, dan sekarang kita berdaftar sebagai sebuah yayasan. Dia sebuah yayasan ni dia specialnya sebab kita boleh memanfaatkan masyarakat di luar sana untuk sama-sama membantu kita dalam gerak kerja kita menyantuni saudara baru di luar sana. Jadi lebih teraturlah perjalanan kerjanya dan juga bagaimana nak menggabungkan orang-orang kuatlah dalam dakwah ini di bawah bumbung Hidayah Center Foundation. Dan sebenarnya kalau kita lihatlah lebih kurang dalam 13 tahun Puan mesti banyak cabaran-cabarannya. Jadi kita nak tanya juga Encik Fakrul, ialah sebagai orang yang bertanggungjawab juga dalam menguruskan ataupun Jabatan Hal Ehwal Saudara Baru ni di HCF ni, kita nak mungkin boleh kongsikan antara cabaran biasa dan juga luar biasa yang telah ditempuh ataupun yang sedang ditempuh oleh saudara-saudara baru kita. Encik Fakrul sendiri dah lama sejak awal lagi bersama Hidayah Center? Saya bersama sejak 2015. 2015. 3 tahun. 3 tahun. Banyak juga cabaran tu nanti yang dihadapi tu. Apa antaranya? Okey, kita kongsikan cabaran utama kan. Tapi sebelum tu saya nak merujuk sikitlah definisi mu'allaf ni. Kalau kita faham, kalau orang biasa kita faham, mu'allaf ni orang yang baru masuk Islam. Tapi sebenarnya kalau ikut definisi asalnya adalah ikut Al-Qadawi adalah orang yang dilembutkan hatinya untuk cenderung kepada Islam, menguatkan imannya atau menghentikan kejahatan mereka terhadap orang Islam. Umar Al-Askar menyebut mereka yang digerakkan hatinya kepada Islam dengan cara memuliakan mereka dengan pemberian atau iman mereka belum kukuh lalu diberikan zakat untuk menjinakkan hatinya. Jadi definisi mu'allaf ni adalah orang yang dilembutkan hatinya, orang yang sedang berjinak-jinak dengan Islam walaupun mereka tidak lagi melafazkan kalimah syahadah. Masih boleh dipanggil mu'allaf, non-muslim lah, masih agama Islam. Jadi kalau menyebut tentang cabaran ni sangat banyak lah. Kan kalau kita nak boleh listkan tu memang tak terlist orang kata cabaran mu'allaf ni. Antara cabaran utamanya adalah bila mereka memeluk Islam, cabaran bermula adalah untuk mengekalkan hidayah tu. Kan kalau kita nampak mu'allaf ni itu adalah cabaran paling besar lah. Macam mana kita nampak mensyahadahkan orang ni mudah kan, asyhadu ialah sekejap, tapi bila sebut tu senang. Tapi nak mengekalkan hidayah tu adalah cabaran yang paling utama yang mereka hadapi lah. Selain tu saya bahagi dua cabaran ni. Yang pertama adalah cabaran sebelum mereka memeluk Islam. Dilema-dilema mereka hadapi, macam mana nak berhadapan dengan family, isu tukar nama. Ada yang tak nak masuk Islam sebab tak nak tukar nama. Ada setengah
setengah ni mewajibkan untuk tukar nama kan. Betul. Ada juga yang berhadapan dengan isu dengan mereka dengar bila kena berhatan tak jadi masuk Islam. Anak. Risau. Ada kes-kes macam itu tak mustahil berlaku. Ada berlaku. Ada Ada satu kes berlaku dalam tahun 70-80-an lah. Ya. Berminat dengan Islam tapi bila berjumpa dengan mungkin imam di surau zaman dulu kan. Nak bertanya tentang Islam. Soalan pertama imam tanya, dah sunat belum? Terus berdebar. Sebagai itu terus dia membantutkan niat memeluk Islam. 10 tahun kemudian baru dia gerak hati dia balik untuk masuk untuk bertanya tentang Islam dan akhirnya masuk Islam lah. Tapi disebabkan isu berhatan tu 10 tahun dia terhenti untuk meluk agama Islam. Mereka kata satu cabaran juga untuk kita yang nak berdakwah ni, mana approach atau pendekatan tu juga perlu kena pada masa dan pada orangnya juga. Dan mana tahu je baru tanya dah nampak bayang-bayang pisau dah. Dalam mata itu soalan pertama pula kan. Jadi insya-Allah kita akan dalami lebih lanjut lagi lah tentang cabaran dan juga bagaimana mendekati serta menyantuni saudara baru sebentar lagi bersama Puan Hamisah dan juga Cik Fakrul dan kita juga bersama Cik Miao kita, Cik Mirel Everell Robert pagi ni kabarnya yang diketuk pintu hatinya untuk memeluk Islam pada 2009 sewaktu belajar di Semariang. Di Sarawak. Tapi awak asal dari Sabah? Ya, asal. Boleh tak kongsikan sikit mungkin pengalaman awal lah, apa yang membuatkan bolehkah panggil Cik Miao ni? Boleh. Memang panggil Cik Miao kan? Boleh, Bang. Rasa macam panggil kucing ban ni. Satu Malaysia dengar ni. Itulah. Comel sangat namanya. Okey, boleh kan? Okey. Apa yang menyebabkan Cik Mia tertarik dengan Islam tu mulanya? Sebenarnya saya minat Islam dari sekolah rendah lagi. Yes. Sebab masa sekolah rendah, saya suka dengan subjek tulisan Jawi. Ya. Lepas tu saya rapat dengan ustazah dari Terengganu. Di situ saya mula-mula kenal Islam sebab saya tengok dia pakai tudung. Lepas tu image ustazah tu sendirilah. Dia sangat baik dengan semua orang, dengan student. So dia sangat menarik perhatian kita lah untuk tahu pasal ustazah tu. Kalau ingat lagi nama ustazahnya? Ustazah Maslina. Ustazah Maslina. Nama dia sama nama Maslina. Terengganu juga. Ustazah Maslina. Lepas tu minat untuk memeluk Islam tu masa tu tidak boleh saya teruskan lah sebab saya masih lagi di sekolah dan stay dengan family. And background family saya memang sangat kuat dengan Roman Katolik. Lepas tu saya abaikan je cita-cita untuk menjadi seorang Islam masa tu. Sampailah lepas habis SPM, saya sambung belajar di Sarawak. And masa di Sarawak, 7 Syawal 2009. Saya syahadah. Subhanallah. Di UTM. UTM. Di Semariang, Sarawak. Tapi sebelum tu kita nak tanya jugalah Pian, ialah sebelum syahadah tu, tak rasa ke macam selalu kalau orang yang bukan Islam ni dia rasakan macam Islam ni macam susah je agamanya? Oh, tidak. Ya. Sebab saya tidak rasa susah sebab saya suka tengok cara orang Islam sembahyang masa tu. Bersolat lah. Sejak kecil lagi dah minat. Dah rasa dekat nak mendalami Islam tu. Dan saya pernah try pakai tudung. Saya pernah try pakai tudung di rumah arwah aunty. Saya ada satu saja aunty yang dia mualaf. Tapi kalau dia ada lagi sekarang mungkin saya boleh stay dengan dia. Tapi disebabkan dia sudah meninggal dunia jadi saya tiada saudara yang Muslim lah. Okey, kejap lagi kita akan sambung cerita. Kita nak berehat kejap untuk pusingan pertama ni. Mungkin Cik Miao akan kongsikan bagaimana family tidak dapat menerima Cik Miao memeluk agama Islam. Jadi bagaimana Cik Miao sendiri mungkin nak memujuk mereka dan mungkin apa antara tindakan ataupun reaksi mereka lah bila dapat tahu Cik Miao memeluk Islam. Dan kemudian bagi pihak Hidayah Center pula bagaimana membantu ataupun menyantuni saudara-saudara baru yang ada cabaran yang dihadapi oleh Cik Miao sendiri. Sebelum kita berehat, boleh tak eja nama sendiri tulisan Jawi? Alamak. Nantilah kita buat Mim ya wow Royalam tak jumpa huruf. Susah tu. Tak jumpa huruf. Okey, kita berehat kejap. Nanti anda juga boleh ajukan soalan kepada tetamu-tetamu kita untuk analisis kita di talian 0362051500 ataupun boleh WhatsApp kami di 0112900400 ataupun di ruangan komen live Facebook kita. Boleh komen pula. Boleh soal di situ. Nanti kita ajukan insya-Allah. Terus dengan Warna Pagi. Di KMFM, pilihan utama anda. Apakah itu was-was?
Was-was ialah perasaan berbolak-balik manusia sama ada telah melakukan sesuatu atau belum. Ia merupakan bisikan syaitan dalam diri manusia. Was-was mendorong manusia terlalu berhati-hati sehinggakan apabila telah melakukan sesuatu, ia akan mengulangi perkara itu secara berlebihan dan keterlaluan. Bagaimana mengatasi was-was? Caranya ialah kita berdoa memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita meneladani akhlak baik ulama dan orang soleh serta mendampingi mereka. Kita melazimi dan mendalami ilmu agama, berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua keadaan. Kita perlu fokus dan bersangka baik dalam setiap amalan harian yang kita lakukan. Dipetik daripada Bayan Linnas siri ke-103, was-was dan cara penyelesaiannya, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Ibadah umrah anda kini lebih mudah dan terancang dengan akaun simpanan Bank Rakyat untuk ibadah umrah. Mula merancang perjalanan ibadah umrah anda dengan deposit serendah RM10. Rabbi Yasir wala tu'asir, Rabbi Tamim bil khair. Semoga niat ibadah umrah anda dipermudahkan. Buka akaun simpanan Bank Rakyat untuk ibadah umrah sekarang. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.bankrakyat.com.my atau hubungi 1300 805454. Selamat pengantin. Wah, Zira, seronok nampak. Mana daknya Dila? Aku dah jumpa dewan yang sesuai untuk majlis perkahwinan aku nanti. Kawasannya strategik, dewannya menarik, menawarkan pakej-pakej yang berpatutan dan mempunyai ruang parking yang luas. Semualah menarik minat aku. Patutlah senang hati kau. Kat mana tu? Di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Bukan hanya sewaan dewan untuk majlis perkahwinan je tau. Majlis korporat pun ada. Kau telefon je nombor 036204-6388 atau layari ikimniaga.my. Okey, sekarang juga aku telefon. Kuantan 89.6. Alhamdulillah kembali bersama kami berlima di Konti Warna Pagi hari ini dan kita masih lagi membincangkan bagaimana kita nak menyantuni saudara baru bersama dengan rakan-rakan dari Hidayah Center Foundation. Puan Siti Hamisah, Cik Fakhrul dan juga Cik Muriel, Everell, Robert, saudara baru dan juga mereka merupakan kira orang kuat jugalah di Hidayah Center Foundation. Baik, mungkin sebelum kita tanya balik pada Cik Miu tadi tu, mungkin Ustazah Hamisah nak kongsi sikit macam mana agaknya. Saya rasa Cik Miu punya cerita tadi tu satu kisah baru dan banyak lagi kisah-kisah lain yang berlaku di kalangan saudara baru kita untuk memeluk Islam. Mungkin ada contoh-contoh lain. Okey, sebenarnya bila saudara baru tu nak meluk Islam tu, dia ada banyak lah kisah-kisah dia. Pertama memang ada bila mak ayah tu tahu dikurung, ada yang dihalau. Kemudian bila nak masuk Islam tu, ada yang nak buat family, terpisah pula dengan family. Sama ada yang telah berkahwin ataupun yang belum berkahwin. Banyak betul cabaran mereka nak memeluk agama Islam. Bila dah masuk Islam, family buang. Kan? Lepas tu ada juga yang dibuang pekerjaan. Ada juga yang bos dia buang kerja. Ada juga yang dihalau daripada rumah sewa. So datang kepada kita dan kita membantu mereka lah beri rumah pelindungan. Kita memang ada rumah pelindungan. Jadi itu antara cabaran-cabaran yang dilalui oleh mereka yang inginkan sebuah yang paling bernilai dalam hidup kita ini tu. Syahadah tu. Sebab ia tiket untuk ke jannah, kita kalau kita ke syurga. fikir balik kan Pian, memang bukan senang lah bagaimana keluarga buang kita. Allahu Akbar. Tak ada tempat bagaimana kita nak mencari kasih dan sayang tu kan. Ini sekali lagi kena agama. Kalau macam rumah kita sebut tadi rumah pelindungan. Rumah pelindungan Hidayah Center, di mana mungkin antara lokasi-lokasi je? Kita tidak memberitahu lokasi lah. Kadang-kadang dia untuk keselamatan. Betul. Kalau orang tahu, orang boleh ni lah. Cumanya kita memang ada beberapa rumah pelindungan. Bukan sekadar di sekitar Kuala Lumpur, di luar Kuala Lumpur pun kita ada. Ada juga. Tapi biasanya dia rumah perlindungan sementara lah. Kita bukan letak sampai setahun 2 tahun tak. So dalam fasa mereka masuk Islam tu biasanya mereka bila dibuang kerja, dia orang duduk kat tempat kita bagi bantuan untuk dia orang cari kerja. Kadang-kadang kita carikan kerja untuk mereka. Kan? Dia orang dibuang, kita carikan rumah untuk dia orang menyewa selepas itu. Itu antara cara Hidayah Center menyantunilah di awal peringkat permulaan saudara-saudara baru kita. Kalau sebelum Cik Fakhrul menjawab, mungkin Cik Miu nak sambung sikit macam mana agaknya respon family Cik Miu sendiri bila dapat tahu masa mula-mula syahadah tu. Masa mula-mula syahadah tu family tidak tahu. Dari 2009 saya syahadah sampai 2014 baru family saya tahu.
Itu 5 pun tahun, lepas 5 tahun almost 6 tahun. Almost 6 tahun. Tapi yang tu family dapat tahu pun sebab kecuaian saya sendiri. Kecuaian Saya terkirim buku teks pendidikan Islam balik kampung secara tidak sengaja, dan masa tu bila mama saya buka luggage, di situ baru dia nampak. So masa tu saya tidak boleh menipu sudah, sebab dalam buku teks tu ada nama saya dengan kertas ujian pendidikan Islam. So masa tu lah family saya tahu saya sudah masuk Islam. Masa mula tu macam mana? Ada satu pergaduhan besar di rumah masa tu? Bila? Ya, ketika respon mula-mula dapat ibu, tahu, mama masa tahu. Dia memang marah lah. Dia call, dia tanya, dia minta explanation lah. Oh, dia call lah masa tu. Dia call. Lepas tu, sebab masa tu saya di Shah Alam, MSU. Lepas tu dia call, dia marah-marah lah. Kita explain pun dia macam tidak terima. Lepas tu, di situlah start family stop bayar yuran studies, stop bayar sewa rumah. Jadi bagi saya yang selama ini boleh dikatakan anak manja, ada masalah besar lah masa tu. Tapi hikmah dia di situ, saya belajar cari kerja part time. Dapat berdikari jugalah. Tambah lagi berada di Shah Alam. Masa tu dari Shah Alam di MSU dalam pengajian dalam bidang HR, dan ada kerja part time sendiri untuk mencari hidup. Dan macam mana tapi dengan family, maknanya Cik Miu cuba jugalah untuk explain lah, cari masa untuk explain. Masih juga saya cuba kontak dengan diorang masa tu, tapi diorang tidak bagi respon. Tak nak layan lah ya. Call, lepas tu diorang tukar number. Akhirnya saya memang lost contact dengan diorang. Sampailah hujung tahun 2015, adik saya cari saya. Adik saya cari saya, lepas tu dia bagi tahu saya kena balik sebab dia bagi tahu mama saya sakit, kurang sihat. Jadi masa tu saya terpaksa stop saya punya praktikal. Saya baru praktikal sebulan setengah, jadi saya terpaksa balik Sabah. Lepas tu memang betul lah, mama saya memang kurang sihat masa tu. Tapi selepas sebulan dia beransur pulih dan saya bagi tahu dengan family saya kena balik MSU untuk register sambung praktikal balik. Tapi masa tu lah family ambil semua IC, handphone. Diorang tak, saya kena grounded di rumah lah. Bukanlah dia kurung dalam peti besi ke apa. Dia cuma kurung. Teruk sangat kalau peti besi tu. Cukupnya itu antara itulah cabaran yang sangat besar sebenarnya, sampai IC pun diambil. Maknanya family berat untuk menerima hakikat yang Cik Miu dah memeluk agama Islam. Tapi apa yang mereka lakukan tu, ialah bukan untuk, kita rasa bukan untuk menzalimi, tapi maknanya mungkin perlukan masa. Macam mana lagi usaha-usaha Cik Miu sendiri nak pastikan diorang terima? Adakah sampai sekarang masih lagi? Sekarang ni saya masih kontak, tapi still juga diorang tidak menjawab. Sebab masa Disember hari itu saya melarikan diri dari rumah, dan sekarang masih lagi dalam status melarikan diri lah. Pelarian lah ni. Bukanlah pelarian. Penghijrahan. Kalau pelarian lah untuk kebaikan lah. Betul. Okey, tapi kita akan tanya lagi lah pengalaman yang sangat besar sebenarnya. Ini pengorbanan juga tak terbayang lah oleh akal kita ni. Macam mana Encik Fakrul lah. Okey, kita nak kembali kepada apa situasi sebagai Hidayah Center Foundation lakukan. Macam pengalaman saya sendiri pergi ke Sungai Siput, pernah bertemu dengan orang asli di sana. Mereka bersilih ganti, bertukar agama. Itu antara cabaran lah. Sebab apa? Mereka tak ada bimbingan. Lepas peluk Islam, masuk balik agama mereka. Kemudian peluk Islam balik, kemudian berbalik kepada agama mereka sebelum ni. Jadi apa antara cabaran-cabaran bagi mereka yang memeluk Islam dan cabaran selepas Islam tu? Okay, saya melihat isu tadi berlaku tu disebabkan tidak ada sokongan daripada orang sekeliling. Kan kalau kita kan macam orang asli kan, bulan ni NGO ni masuk, bulan depan masuk NGO Islam balik. Jadi dia berbangga dengan Islaman yang berpuluh-puluh kali dalam masa beberapa tahun kan. Jadi isu utama adalah support daripada masyarakat tidak ada lah kepada golongan mu'alaf ni. Jadi kalau kita melihat bukan sahaja di pedalaman, bahkan di sekitar kita, di KL, Lembah Kelang kan, apatah lagi di pedalaman tu, di mana mereka masuk Islam, dan akhirnya orang yang mengislamkan mereka tu tidak ada follow up, tidak ada apakah yang terjadi selepas mereka memeluk Islam kan. Tidak ada bertanya khabar, adakah mereka ikut kelas, adakah mereka mendapat bimbingan. Jadi bila mereka bersendiri, mereka rasa macam masuk Islam ni nothing. Aku masuk Islam sekadar lafazkan syahadah,
cukup berakhir sampai di situ kan. Tak ada pula yang follow up yang ajar kan macam mana nak melaksanakan ibadah dan nak mendalami Islam tu ilmu sendiri. Agama kan. Dan macam mana kalau di kalangan sahabat-sahabat kita di Hidayah Center, khususnya para dai lah, para duat yang bersama, bagaimana cara Hidayah Center untuk menyantuni mereka? Maknanya bukan yang macam Cik Fakrul sebutkan tadi, sekali ada touch and go. Kita nak touch berterusan and stay. Bak kata Haji Nicholas baru-baru. Touch and stay. Macam mana, how do we do that? Macam mana tu? Okay, jadi pendekatan kita di Hidayah Center, bila mereka melafazkan syahadah, perkara yang pertama kita tekankan adalah mengikuti kelas. Itu adalah cara yang paling mudah untuk kita follow up lah. Tapi bagi mu'alaf yang bila mereka masuk Islam, contohnya berkahwin kan, tapi tidak ikut kelas, and then bila berkahwin dengan husband atau wife yang tidak membimbing, saya kata kan. Jadi akhirnya mereka Islam pada nama tapi tidak praktis amalan Islam kan. Jadi di Hidayah Center, bila mereka melafazkan syahadah, benda yang pertama kita akan bagi tahu adalah jadual waktu kelas. Kalau mereka kata jauh, di Hidayah Center ni jauh kan, kita ada kelas di Perkim, Abim, di masjid ada banyak. Jadi kita akan bantu sebabis mungkin untuk mencarikan kelas yang terbaik dan terdekat dengan mereka. Jadi tidak ada alasan lah untuk mu'alaf untuk tidak ikut kelas. Kelas-kelas tu kita ada kelas di bawah majlis agama di Senin hingga Jumaat. Jadi bagi mereka yang bekerja, ada option lain, itu mereka ada kelas di bawah NGO yang dilaksanakan pada weekend. Malam pun ada. Jadi kalau boleh kita tanya juga, tenaga pengajar tu macam mana dari sudut yelah mereka nak ke sana kemari tu? Kelas kita ada dua jenis lah. Satu kelas yang memang ada dalam kelas. Ada kelas yang konsisten lah setiap minggu kan. Kita juga ada kelas mobile kelas, maksudnya volunteer kita, guru-guru kita bersedia untuk mengajar di rumah-rumah sukarelawan untuk mereka mungkin mu'alaf yang ada masalah kesihatan, mungkin isu jauh, tidak ada kenderaan dan sebagainya. Itu dia. Itu cara pendekatan Hidayah Center untuk mendekatilah dan menyantuni saudara baru lah dalam menyampaikan ilmu juga, supaya berterusan. Minat tu dah ada, syahadah dah diucap, takkan kita nak tinggalkan macam tu aja untuk cari sendiri kan. Jadi itu peranan Hidayah Center dan para duat mereka. Dan cuma boleh tak kalau saya nak tambah sikit di JPN di Hidayah Center kita ni di seluruh Malaysia kita ada. Kita bukan sekadar ada cawangan, kita juga ada sukarelawan. Kalau contohnya cawangan kita di Sabah kita ada 7 cawangan di Sabah, dan antara sebab yang menyebabkan mereka masuk Islam dan boleh stay sebab kita ada di situ. Kelas kalau di Sabah ni kita punya staff full timer tu, dai-dai ni pergi ke rumah mereka mengajar, follow up. Even kalau tak silap saya tahun lepas saja ada 700 mu'alaf saudara baru yang mengikuti kelas di Sabah saja. Even di kita pun memang di samping pejabat kita tu, kita memang setiap minggu ada kelas setiap hari Ahad. Di cawangan-cawangan kita di Perak, di Putrajaya, di Pahang, mereka pun ada kelas yang memang kita tekankan. Kelas selepas mereka memeluk agama Islam, adakan kelas ni supaya bila masuk Islam mereka tahu apa Islam yang sebenarnya kan. Kejap lagi nak tanya lebih lanjut lah, apa kelas, apa subjek-subjek yang diajar di kelas, dan mungkin untuk Cik Miu sendiri sebagai saudara baru dan kini bersama-sama dengan Hidayah Center, apa yang Cik Miu dah lakukan bersama-sama dengan untuk menyantuni saudara baru yang lain pula. Kita akan tanyakan lebih lanjut. Cik Fakrul pun ada soalan. Macam mana ada soalan nak? Banyak lagi soalan. Anda juga boleh ajukan soalan anda, boleh hubungi sekarang 0362051500. InsyaAllah Cik Farhanis, adik Farhanis kita bertugas untuk menyambut panggilan anda. Berehat seketika, terus dengar Warna Pagi IKIM FM, pilihan utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosa orang adalah antara dia dengan Allah. Kita tidak ada hak langsung untuk bercakap tentangnya. Siapa orang dan apa kesudahannya, itu kita takkan pernah tahu. Kita dan kesudahan kita hanya Tuhan yang tahu. Jangan suka nak hukum orang. Kita ni fikir dulu macam mana akhirnya. Sekian pesanan ikhlas saya dari Fin Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusyuk betul tu deh. Baca berita apa tu? Ni tentang psikososial di pejabat. Kadar kes-kes berkaitan tekanan mental, emosi dan gangguan sosial di dalam sektor pekerjaan dan organisasi semakin meningkat. Risau kita dibuatnya. Yelah kan, tempat kerja yang kurang selamat meningkatkan risiko kemalangan serta kecederaan yang pastinya menjejaskan kesihatan. Dah tiba masanya pihak majikan dan pengurusan sesebuah organisasi mendalami tentang kesejahteraan sosial dalam organisasi ini. Cuba ikuti kursus anjuran IKIM tu.
sebagai satu langkah proaktif dalam membina dan mengekalkan kesejahteraan psikososial individu dan organisasi. Unit Perundingan IKIM akan menganjurkan kursus kesejahteraan psikososial dalam organisasi pada 20 dan 21 Februari 2018 bertempat di Hotel Bangi Putrajaya. Untuk pendaftaran hubungi 0362046383 atau 0102497996. Info lanjut layari www.ikim.gov.my. Ingin meluangkan masa berkualiti bersama keluarga? Kunjungilah Karnival Halal Johor 2018 bermula 23 hingga 25 Mac 2018 bertempat di Angsana Johor Bahru Mall. Anda berpeluang mendapatkan pelbagai produk halal seluruh Malaysia serta pelbagai aktiviti menarik menanti anda seperti forum bicara ad-din, pertandingan mewarna, demo masakan produk halal, persembahan artis popular dan banyak lagi. Untuk tempahan booth, hubungi 07-222-1767 atau 012-751-3601. IKIM FM, pilihan utama anda. Terima kasih yang masih lagi setia bersama kami. Assalamualaikum. Yang baru saja bersama mendengarkan segmen analisis bersama Hidayah Center Foundation bersama menyantuni saudara baru. Itu dia, Alhamdulillah. Dan kita masih lagi bersama dengan 3 orang tetamu kita untuk membincangkan topik kita hari ini. Kena sebut satu-satu ke Pian? Sebutlah. Kita bersama dengan Puan Siti Hamisah Manan, Pengurus Pentadbiran dan Sumber Manusia HCF, Encik Fakhrul Razi Muhammad Fadil, Eksekutif Jabatan Hal Ehwal Saudara Baru HCF, dan juga saudara baru dan juga kaki tangan HCF kita, Cik Miral Evra Robert. Dalam apa soalan tu ada tulis apa, Puan Siti Hamisah tulis SB. Saudara baru. Saudara baru. Saya terkejut SB. Okey, kita sambung. Puan Hamisah mungkin nak kongsikan sikit lebih lanjut kalau ada kelas-kelas yang dibawakan ni untuk saudara baru lah. Dan apa saja subjek yang dibawakan oleh pengajar, tenaga pengajar. Kita yang pertama sekali lah, nanti Encik Fakhrul pun boleh tambah sebab memang dia khusus menjaga kelas ni. Tapi cuma yang daripada awal ni kita tekankan akidah. Akidah. Sebab mereka baru meluk agama Islam. Ada sebahagian besar memang dia mengkaji. Tapi walaupun mengkaji, dia perlu berguru. Kadang-kadang mereka membaca buku, tapi mereka kena berguru lah. So kita tekankan akidah. Kemudian kita tekankan ibadah. Ibadah macam mana nak solat, praktikal solat, bacaan dan solat, kan. Kemudian tekankan dari segi akhlak. Kadang-kadang akhlak selepas masuk Islam mereka adalah keluarga kepada mereka yang sedia ada. Bukannya bila masuk Islam mereka putus persaudaraan dengan keluarga mereka yang belum Islam. Tak, kita ajar macam mana akhlak dalam Islam dan akhlak dengan keluarga mereka yang sedia ada. Kita juga ajarkan Al-Quran, itu of course memang kita buat one to one kalau belajar Iqra tu, sebab mesti belajar Al-Quran. Kita tak macam mana bacaan solat kan, urutan semua kena ni. Kena kaedah Iqra lah. Ya, betul. Kemudian kita ada juga dari segi perundangan Islam yang asas lah. Kita pun ada dari segi sirah kan, macam mana kadang-kadang bila kita mengajar akidah tanpa dikaitkan dengan sirah, dia tak boleh. Dia kena dia juga sebab kita ada Al-Quran dan juga hadis. Jadi fasa pertama tu Fakhrul pemantapan akidah, pemahaman tentang Islam secara general tu memang kena ditekankan kepada kita punya mu'alaf lah. Antara banyak-banyak subjek tu, Cik Miu suka yang mana satu? Yang paling Jawi. Jawi juga. Jawi. Tak ada, kita tak ajar Jawi lah. Ada juga Iqra. Belajar apa mengenal huruf-huruf dan juga tajuk dalam Al-Quran. Okey. Kalau kita sebut tentang ialah HCF membantu saudara-saudara baru kita ni, kita nak tahu juga pencapaian lah. Apa antara pencapaian yang mungkin kita boleh kongsikan dan juga manis bagi HCF dalam menyantuni saudara baru kita. Okay, kalau kita boleh kongsikan pencapaian kita, kita di HCF banyak membantu saudara baru dari segi memulakan perniagaan. Kita bagi modal awal, kita guide mereka kan, bagi nasihat dan perniagaan. Akhirnya mereka berjaya. Tak ada setengahnya berjaya membuka cawangan restoran kan. Selain itu kesalahan kerjaan tu banyak, tapi ada juga yang kita bagi modal akhirnya tidak berakhir dengan baik, tapi tidak masalah. Tapi kita bantu mereka macam mana nak guide untuk bantu. Dan akhirnya bila kita nampak usaha mereka tu, mereka berjaya mendirikan ada gerai, ada kedai tu, kita rasa berbangga lah dapat membantu setakat kemampuan kita kan. Selain tu kita juga membantu kerjaan kita adalah dalam kita memberi latihan kepada mereka untuk mereka menjadi dai. Dan banyak kita ada training beberapa tahun dahulu, kita melatih mereka menjadi dai, groom kita. Akhirnya mereka
mereka berjaya menjadi dai yang terlatih di tempat mereka sendiri. Akhirnya berdakwah di tempat mereka. Maksudnya the trainers lah. TOT training. Contohnya staf Sabah tu. Mereka tu semua di-train, kita panggil Hidayah Training Center, dan sekarang ni mereka lah yang menggerakkan dakwah di Sabah. Masya-Allah. Untuk menyantuni saudara baru dalam masa yang sama juga melatih para dai yang lain juga untuk turun padang. Macam sahabat kita di WhatsApp ada yang kongsikan, katanya saya pandu Uber dan Grab ni, saya ni pun sentiasa niat dalam hati nak sampaikan dakwah dan Islam kepada Muslim ataupun bukan Islam lagi. Mereka semua madun kita. Yang paling pun saya pasang radio IKIM lah, katanya, bagilah penumpang tu dengar, dapat dengar tazkirah, nasyid-nasyid yang mendidik jiwa ni. Subhanallah, ini satu cara. Dan ada satu lagi soalan, mungkin Cik Fakhrul boleh bantu sahabat kita ni. Haji Zamri Yusof dari Alok Tak Kedah ni, orang hijau kuning kita ni, katanya kenapa sangat selalu lepas syahadah ramai yang hilang pekerjaan? Mungkin boleh kongsikan. Dia ada culture dia hilang. Mualaf saudara baru tu sendiri ataupun majikan yang tak menerima ataupun keluarga apa antara punca? Dia ada dua situasi lah saya nampak. Kita pun ada beberapa kes. Yang pertama bila mereka bekerja di tempat majikan yang tidak mesra Islam lah. Pernah berlaku di sini, ada seorang mualaf ni dia kerja sebagai guard dan bekerja di kawasan tuan dia tu adalah orang Kristian lah. Orang Kristian. Jadi satu hari tu dia bersolat dan ada CCTV kan. Jadi bila majikan nampak majikan terbuang, itu salah satu contoh lah. Dia tak dapat nak praktikkan Islam di tempat kerja beliau. Jadi dia pun decide untuk membuat keputusan untuk meninggalkan kerjaya tersebut lah. Macam mana pula kalau jenis yang memang majikan sendiri tak dapat menerima di memeluk Islam dan kemudian diberhentikan, bukan kerana tak bagi beramal ataupun mempraktikkan Islam di tempat kerja, tapi mungkin dia rasa macam satu yang lain dan tak masuk dengan dia. Macam mana tu kalau kes macam tu berlaku? Maksudnya dia ada tak kes memang majikan tak puas hatilah kenapa dia masuk Islam dan kemudian diberhentikan serta itu pun ada juga berlaku. Dan lagi satu perkara berlaku adalah bila mereka masuk Islam dan keadaan di sekeliling tu tidak membantu mereka dalam Islam. Maksudnya ramai rakan-rakan Muslim, mereka berasa tidak selesa untuk menyembunyikan keislaman kan, untuk bersolat. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk berhenti. Satulah, dan ada juga yang berhenti kerana mereka bekerja di tempat yang tidak halal lah. Kan akhirnya mengambil keputusan, mereka belajar, mereka faham, dan akhirnya mereka mengambil keputusan untuk berhenti padahal dah bekerja berpuluh-puluh tahun di tempat tersebut. Itu satu cabaran lah buat mereka. Baik, sebelum kita nak tanya Cik Mirul lah tentang pengalaman beliau, kita nak tanya Puan Hamisah sekali lagi lah. Islam melalui pencarian seperti mana Cik Mirul kita, dibandingkan dengan Islam yang dari keturunan, maksudnya ayah kita sebelum Islam, kita alhamdulillah Islam kan. Jadi apa yang Puan nampak kepada mereka yang mencari Islam sendiri ini, maksudnya usaha mereka tu? Okey, saya nampak mereka yang betul-betul struggle ikhlas mencari Islam ni, mereka sangat appreciate lah Islam itu, sangat menghargai. Sebenarnya kita yang dikatakan lahir Islam ni kadang-kadang tak kaji pun, even kadang-kadang tak tahu pun erti syahadah yang sebenarnya, keindahannya. Maksudnya kita buat praktikal rutin, kita tahu solat tu untuk apa kan, syahadah tu apa makna dia. Tapi bagi mereka yang mencari ni, mereka menghadam. Bila mereka masuk Islam tu rasa macam lazatnya, betul kan? Lazatnya bila merasakan bahawa Allah itu memang tempat pergantungan mereka. Kan? Berbanding dengan kita. Kita pun sebenarnya kita pun kadang-kadang dalam program kita selalu refresh our syahadah. Bukan sekadar yang kita yang born Muslim, kita yang born Muslim kan? Ya, betul. Bila paling terakhir bila kali terakhir kita betul-betul syahadah, bukan dalam semata dalam solat. Kan? Kalau last subuh tadilah macam tu, duha tadi kan. Tapi adakah ia bersungguh-sungguh dari dalam hati kita kan, setulus ikhlasnya. Okey, Cik Miu sendiri masa dahsyat Cik Miu ni dia belajar HR, account dia belajar di Semariang dulu Lepas tu HR pun dia belajar di MSU Shah Alam. Kawan-kawan di tempat belajar tahu yang Cik Miu dah masuk Islam? Kawan-kawan saya yang masih belum lagi Islam pernah lah diorang macam menjauhkan diri dari saya selama beberapa bulan lah. Bila dia orang tahu yang Cik Miu dah Islam masa tu? Jadi saya cuma berkawan dengan orang-orang yang memang Islam sedia, sebab diorang saja yang boleh ajarkan solat. Tapi masa tu saya belajar solat pun cuma di tempat belajar sahaja, sebab
Keluar dari tempat belajar, saya kena buka tudung balik masa tu. Itu cabaran juga tu. Tapi ada tak usaha untuk terus bertanya khabar kepada keluarga, kepada rakan-rakan yang belum Muslim? Ada. Ya. Itu yang saya lakukan. Sampai sekarang. At least setiap minggu saya akan kontak. Tapi siapa yang jawab, dapatlah, jawablah. Tapi kebanyakannya sekarang tidak akan belum menjawab. lagi lah. InsyaAllah belum lagi. Kita doakan, kita sama-sama doakan moga-moga kita bertemu dengan satu titik pertemuan yang baik insyaAllah untuk Cik Miu dan keluarganya khususnya lah dan kawan-kawannya. Dan mungkin bila pula berjumpa dengan Hidayah Center? Saya bertemu dengan Hidayah Center. Terus berpegang. Staff dia staff HR sekarang. Ada untuk malam bidang dia dah. Bidang dia. Tahun lalu bulan Disember. Macam mana tu berjumpa tu? Memang minta kerja ke apakah? Bukan. Bukan kan? Jadi mungkin ada asbabnya tu. Lepas lari dari rumah, saya kontak balik dengan kawan yang memang rakan Hidayah dengan Hidayah Center. Memang volunteer lah selama ni. Jadi dia saja satu-satunya sahabat yang saya kenal yang memang aktif sebagai volunteer. So saya minta bantuan dia. Lepas tu dia bagi tahu dengan Jabatan Saudara Baru, Encik Fakrul. Dan dengan orang yang menyambut ni lah. Menguruskan tiket penerbangan dia. Tapi masa tu IC dapat balik lah. Saya dah berjaya mendapatkan kembali. Jangan tanya macam mana. Macam mana lah. Tapi alhamdulillah. Asalnya Mio datang ni untuk perlindungan lah kan. Untuk perlindungan dan memulakan hidup baru. Tapi kita nampak potensi dia untuk membantu kita. Kita ambil lah untuk bekerja sekejap. Dari situlah khidmat dan baktinya juga turut disalurkan untuk Hidayah Center dan juga untuk sahabat-sahabat saudara baru yang lain. Nanti kita akan cerita lebih lanjut lah bagaimana macam seorang saudara baru itu dapat menyantuni saudara baru yang lain dan juga saudara baru juga dapat berperanan kepada seluruh masyarakat sebagai dakwah menyambung apa yang dibawakan untuk oleh Hidayah Center Foundation. Okey. Ada ucapan. Kita akan bacakan ucapan dari Sabah ni kejap lagi selepas kita berehat. Ada ucapan ni tahu. Ada ucapan kejap lagi lah. Dengar Cik Miu kita pagi ni dan jangan ke mana kalau nak tahu apa ucapannya terus dengar Warna Pagi. IKIM FM Pilihan utama anda. Hai bapa semua, apakah anda bapa yang mementingkan sahsia dan pelajaran anak anda? Ini adalah 3 sebab kenapa anak anda belum perform dalam hidup dia dan belum perform dalam pelajaran dia. Pertama, ramai di kalangan anak kita masih belum ada hala tuju yang jelas dalam hidup dia. Bila dia tak ada hala tuju yang jelas, dia tak tahu apa yang perlu dicapai, dia tak tahu apa yang perlu dilakukan, sama ada di sekolah maupun di rumah. Kedua, anak kita belum menghayati dan memahami kelebihan dan kemuliaan menuntut ilmu. Sebab itu mereka masih lagi belum bersungguh-sungguh belajar dan belajar hanya apabila disuruh. Ketiga, anak kita masih belum ada pegangan ataupun prinsip hidup yang kuat. Sebab itu anak kita mudah terpengaruh dengan gadget, handset ataupun media sosial. Untuk itu, saya menjemput anda menghantar anak anda ke Seminar Tapau A pada 24 Mac 2018 di Maib Serdang untuk anak anda yang berusia 10 hingga 18 tahun, terutama untuk anak anda yang akan menghadapi peperiksaan pada tahun ini. Di Seminar Tapau A ini, anak anda akan mempelajari elemen-elemen yang diperlukan untuk menjadi pelajar cemerlang. Pertama, bagaimana membina hala tuju yang jelas dalam hidup. Kedua, menghayati dan memahami kelebihan dan kemuliaan menuntut ilmu. Dan ketiga, meningkatkan keazaman dan jati diri supaya anak anda bersedia menjadi pelajar cemerlang satu hari nanti. Hantarkan anak anda ke Seminar Tapau A pada 24 Mac 2018 hari Sabtu di Maib Serdang, khas untuk anak anda yang berusia 10 hingga 18 tahun, terutama anak-anak yang bakal menghadapi peperiksaan pada tahun ini. Daftar di website kami www.tapaua.com atau SMS 013-663-6969 013-663-6969. Seminar Tapau A, berjuang semangat usaha. IKIM FM, Pilihan utama anda. IKIM FM, pilihan utama anda.
Alhamdulillah 9:08 pagi. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di Analisis Warna Pagi IKIM FM. Dan kita masih lagi bersama dengan 3 orang tetamu kita. Ya, Puan Hamisah, Cik Fakhrul dan juga Cik Miu untuk tajuk ataupun topik bersama menyantuni saudara baru. Mana tadi yang WhatsApp bah tadi tu, mana bah? Kau baca bah? Ya, okey. Hai IKIM FM, katanya saya tak ada soalan. Just nak minta tolong sampaikan salam kepada Cik Miu. Please tell her we love her, we all love her and couldn't wait for her to come back. Lots of love, sahabat Cik Miu dari Sabah Ilveni. Kenalkah? Ingat lagi kah? Kejap bah on mic. Ya. Ingat lagi bah? Kenal bah kunik. Dah keluar bahasa dah. Kenal betul. Nanti jumpalah kan, insyaAllah. Terima kasihlah sahabat kita Irfani sebab dengar juga perkongsian kita pagi ni, Cik Miu, Puan Hamisah dan juga Cik Fakhrul. Dan kita nak dengarkan juga mungkin ada soalan ataupun perkongsian daripada sahabat-sahabat kita di talian. Di talian kita 0362051500. Jom kita mula dengan seorang saudara baru juga yang ada pengalaman beliau sendiri. Cik Nazir dari Ipoh. Silakan Cik Nazir. Assalamualaikum semua. Ini soalannya simple je pun. Kadang-kadang tu ada pengajar-pengajar yang jemput saudara baru ni bagi macam cerita pengalaman lah. Sini. Saya masuk dulu sini. Tapi ada juga yang segelintir. Mamat ni baru setahun jagung dah sembang pasal agama. So, bukan banyak lah. Adalah segelintir orang ni letak label. Kamu ni muhalaf, tak boleh sembang pasal agama lagi. Wallahualam, minta bagi pandangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan kedua kita dengarkan juga dari orang Kuantan kita, Cik Zainal Abidin. Silakan Ji. Kalau boleh, tolong beritahu saya di manakah letaknya Pusat Hidayah Center di Pahang. Nombor 2, yang akhir sekali, saya selaku peribadi alu-alukan saudara baru untuk menjalinkan silaturahim ataupun saya menyambut mereka kalau berada di mana-mana sekalipun untuk menghobi saya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan mesra kerana Allah. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Tanya satu tindakan proaktif. Tapi lagu mana kita nak call Haji Zainal Abidin? Itulah. Nombor tak ada. Nombornya tak ada. Tak apa, dia boleh hubungi Hidayah Center. Lah, kan? Boleh hubungi Hidayah Center. Macam mana kalau di Pahang mungkin cawangan-cawangan lainnya tu untuk dihubungi pun? Kita sebenarnya kalau di Pahang, kita memang kalau dekat pejabat kita, dekat website kita pun memang ada nombor perhubungan lah. Terutama dalam kita punya corporate profile tu. Jadi kalau misal kata Tuan Haji tadi kalau ingin tahu lebih lanjut, boleh hubungi pejabat kita. Boleh sebut nombor ke? Boleh. 03-4108-9669 ataupun boleh WhatsApp nombor dekat office kita 010-802-7322. Boleh tanya pada kita lah. Kontak kita akan berikan kontak PIC, iaitu kita namakan mereka ni sebagai pengerusi Hidayah Center Pahang yang memang membantu kerja-kerja Hidayah Center di negeri Pahang. Okey, ada pelbagai maklumat lah, termasuk juga cawangan-cawangan Hidayah Center seluruh negara untuk macam Tuan Haji Zainal ataupun sahabat-sahabat yang lain nak bersama-sama Hidayah Center. Nombor-nombor tadi tu dah hafal dah, Miu? Cik Miu dah hafal dah nombor-nombor tadi tu? Nombor office HR kan? HR ya. Okey, soalan Cik Nasir tadi. Menarik soalan kan ada orang bila masuk Islam dia terus berkongsi, niatnya berkongsi, tapi ada juga yang melabel yalah, Allah baru setahun jagung masuk peluk Islam tapi dah jadi ustaz katanya, dah jadi ustazah gitu. Pandangan Encik Fakhrul sendiri. Pandangan saya lah secara peribadinya, kita meraihkan sesiapa yang nak dia niat berkongsi kan, mungkin tahu sikit kan, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat kan. Jadi kita sebagai seorang Muslim kan yang lahir Islam, tidak seharusnya melabel lah. Bahkan kita meraihkan, mungkin kalau pandangan dia silap kita boleh tegur lah di belakang kan. Jadi bila kita prejudis terhadap mu'alaf kan, mu'alaf tidak boleh bersuara, kau baru masuk Islam tak boleh cakap lebih-lebih kau baru kan. iqra' katanya. Baru iqra' pun tak khatam lagi kan. Jadi kita menyokong dan meraihkan. Kalau ada pandangan ni, kalau ada salah, kita sebagai Muslim kita betulkan. Kalau kita tidak mampu, kita rujuk pada ustaz, minta ada orang yang lebih pakar untuk menegur kan. Jadi bukan sekadar mu'alaf, kita yang born Muslim pun kalau
mualaf yang baru setahun pun boleh berkongsi dengan Islam kan, boleh bercakap tentang Islam. Apatah lagi kita yang lahir daripada lahir memang dah Islam, kita berkongsi setakat kemampuan kita kan. Kalau tak boleh kongsi pun macam yang dalam Grab Car tadi kan, buka radio Hakim pun itu cukup. Sekadar kemampuan kita untuk kita berkongsi Islam. Masya-Allah. Yang penting ada usaha di situ, jangan duk label-label yuk pesan kat kawan, celah bukan yuk pun. Lagi satu kadang-kadang saya rasa mereka berkongsi, kebanyakan mereka berkongsi pengalaman, bagaimana mereka bertemu dengan Islam, bagaimana mereka merasakan kewujudan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. So saya rasa why not kalau mereka nak berkongsi. Sebab kita sendiri lahir-lahir mak ayah kita pergi sekolah pun baca bahasa Islam, tapi mereka ni bayangkan mereka berada dalam kegelapan lah kita katakan sepanjang 10 tahun, 20 tahun, kadang sampai 30 tahun. Tiba-tiba bertemu dengan di hujung tu cahaya terang benderang. Of course lah mereka akan rasa something yang berbeza dengan apa yang kita rasa. Kan? Jadi apa salahnya kalau mereka nak berkongsi? Kita pun touching kan bila dengar Cik Miao ni kan bercerita tentang kisah dia kan. Sepenuh hati Puan Misah sebut Cik Miao. Biasa panggilkan pejabat dekat satu pejabat. Itu tapi betul bayangkan beruntungnya mereka ni sebenarnya lepas mengucap syahadah, umpama bayi yang baru lahir tak ada dosa, kosong akaun, begitu sekali untungnya mereka. Macam Cik Miao sendiri macam mana dengan sahabat-sahabat saudara baru kan, mungkin ramai juga yang datang jumpa Cik Miao, mungkin berkongsi masalah mereka juga, mungkin bertanya-tanya mungkin apa antara kita sebut kebimbangan atau kerisauan saudara-saudara baru yang mungkin sering kali dikongsikan, dan mungkin apa pula bantuan cara Cik Miao bantu mereka sebagai saudara baru juga. Masa saya masih di MSU, untuk kawasan Section 13 tu, kebanyakan mualaf di situ student, diorang akan jumpa dengan saya. Dan kalau diorang perlukan apa-apa bantuan, selalunya saya yang akan bawa diorang pergi Majlis Agama Islam pada masa itulah, sebelum saya balik Sabah. Dan kebanyakan yang diorang mengadu, diorang ni menyembunyikan pengislaman. So, diorang tidak tahu macam mana mau bagi tahu dengan family. Macam itulah. Itu memang selalu dikongsikan pada Cik Miao lah, dan Cik Miao akan bawa pada sama ada Majlis Agama ataupun Hidayah Center sendiri pada yang masa itulah. Tapi yang sekarang ni saya dengan Hidayah Center, sebab Hidayah Center yang menyelamatkan saya. Jadi ada juga yang sekarang ni masih menyembunyikan pengislaman, dan saya bagi tahu di sini, kalau kamu perlukan apa-apa bantuan, bagi tahu saja saya. InsyaAllah saya cuba bantu. Kan, cubalah juga. Siaplah, semua kena cari lepas ni. Semua cari Cik Miao lepas ni. Semua cari Cik Miao lepas ni. Bantuan. InsyaAllah sahabat-sahabat kita di Hidayah Center juga sentiasa ada untuk membantu, sama ada menyantuni saudara baru dan juga sahabat-sahabat kita yang nak menjadi da'i. Kita dengar macam mana Tuan Haji Rahman kongsikan sebelum ni, Haji Nicholas juga kongsikan sebelum ni, ada latihan khas, ada program khas 2 hari macam tu untuk sahabat-sahabat kita yang nak jadi sukarelawan dakwah bersama Hidayah Center. Baik, satu lagi soalan daripada sahabat kita di Putrajaya. Kita ada Puan Siti dari Putrajaya. Silakan Puan Siti, ada soalan ke? Assalamualaikum. Saya nak tanya mengenai dengan saudara baru kita yang baru masuk Islam tu, bila mereka bekerja dan majikan tahu yang mereka Islam dan majikan berhentikan, kalau kita tahu bahawa negara kita adalah agama resmi adalah Islam, so majikan tu tak sepatutnya buat macam tu. Bagi saya, kita boleh ambil tindakan pada majikan kita, kita buat beritahu pada pihak-pihak yang berkenaan lah, yang boleh menyelesaikan masalah tu. Wallahualam, saya harap minta pencerahan ya. Baik, itu mungkin pandangan Puan Siti sendiri bagaimana Islam itu sebagai agama persekutuan kita di Malaysia. Mungkin boleh dikenakan tindakan pada majikan yang mungkin tidak boleh berkompromi ataupun melakukan diskriminasi terhadap agama Islam itu sendiri. Macam mana komen sikit? Itulah, sebenarnya saya pun memang nak komen tadi pasal ni. Dia bukanlah dalam dia kes-kes terpencil. Tak adalah orang kata memang bila masuk Islam je majikan berhentikan. Kes-kes terpencil ni maksudnya kadang-kadang dia tak adalah macam tadi DJ Pian kata adakah terus serta-merta berhenti. Tidak sebenarnya. Dia akan mengambil, dia adalah cara-cara kadang-kadang menyebabkan dia memang dah tak suka kepada saudara baru kita ni. So dia buat sesuatu something yang menyebabkan saudara baru kita ni akhirnya tak
tak nak terus berada di situ. Jadi kita kalau misal kata dia terus berhentikan, memang betul lah kita boleh ambil tindakan. Tapi kadang-kadang situasinya berlaku seperti itu. Maksudnya dalam perlahan-lahan buat something yang menyebabkan surat baru ni kita tak suka, sebab kita memang pernah ada kes macam tu. Akhirnya dia berhenti kerja. Mungkin pemulawan. Macam itulah dengan rakan-rakan sekerja. Tapi kita tak adalah kita cakap benda ni nak mewujudkan sentimen. Tidak. Kita cuma bercakap tentang cabaran yang dihadapi oleh surat baru yang mana benda tu berlaku di kalangan mereka yang nak masuk Islam. Cuma pendengar jangan salah faham, kata nanti kan apa Hidayah Center ni cakap benda tapi kita tanya juga kes terpencil lah, kes terpencil. Puan Hamisah, ialah apa yang berlaku pada Cik Miu kita, bagaimana dibuang oleh keluarga lah kan. Cuma mungkin jawapannya selepas inilah soalan saya ni. Macam mana kalau ada yang mendengar ketika ini, beliau mereka menghadapi perkara yang sama macam Cik Miu pernah rasai lah, iaitu dibuang keluarga. Tapi dia nak buat sesuatu untuk mendekatkan diri dengan keluarganya balik. Apa yang perlu dilakukan? Jadi insyaAllah kita akan tanya Puan lah. Nasihat dan tips juga lah daripada wakil kita dari Hidayah Center. Dan juga tiba ramai pula ibu-ibu dan sahabat-sahabat kita yang bertanya, katanya saya ni tak ada pendidikan agama tinggi tapi nak juga berdakwah dengan Hidayah Center. Makcik ni 52 tahun dah umur macam nak join Hidayah Center bersama-sama menjadi pendakwah. Ada yang kata 50 plus dari Seremban. Macam mana orang seperti Umi nak bantu anak-anak seperti Cik Mia? Mungkin nak bantu shelter, perlindungan. Mungkin juga. Jawapannya kejap lagi mungkin sahabat-sahabat kita dari Hidayah Center akan bantu. Jangan ke mana-mana, terus dengan Warna Pagi. IKIM FM, pilihan utama anda. Pendek kata, kalau orang yang pergi buat servis, dia hanya servis buang minyak, ganti minyak baru. Ada 1 silinder, 2 silinder, 3 silinder, 4 silinder. Belilah minyak yang betul-betul seal ada cap E atau cap A certain. Nak tahu lebih lagi tentang otomotif? Jom ikuti segmen MTech bersama Datuk Engineer Haji Muhammad bin Dalib setiap Isnin bermula jam 3.15 petang. MTech, dunia otomotif anda. Adakah anda masih menyimpan telefon bimbit anda yang lama dan sudah rosak? Tahukah anda lebih 42 juta telefon bimbit tidak dilupuskan dengan cara yang betul? Ini boleh menyebabkan bahan toksik kimia meresap ke dalam tanah. Alam sekitar akan tercemar secara perlahan-lahan dan menimbulkan masalah kesihatan kepada kita. MCMC telah mengambil inisiatif mengadakan kempen Kita Semula E-Sisa Telefon Bimbit atau Mobile E-Waste. MCMC bersama-sama syarikat telekomunikasi, agensi dan NGO terlibat menyediakan kotak pengumpulan di lokasi terpilih. Layari mobileewaste.mcmc.gov.my untuk maklumat lanjut. Wah, ini pelapis air baru Nur Ain kan Kak Su? Ya, RM2,499 je. Murah kan? Bahan seramiknya berkualiti tinggi. Kandungan pH alkalinya 9.0 dan yang penting ada kelulusan SIRIM. Nah, cubalah. Rasa segar. Lepas ni akan rasa lebih bertenaga dan baik untuk tubuh badan kita. Nak suruh mak belilah. Eloklah tu Man, tengah promosi sekarang ni. Call lah 0149955300. Sistem penapis Nur Ain terbaru di pasaran. Bersih dan selamat untuk digunakan. Wang boleh dicari, kesihatan tak boleh dibeli. Kalau kita bercakap tentang rahsia, katalah aib orang. Dan setakat aib yang kita tahu itu, kita ada kuasa dan pengaruh atas orang yang mempunyai rahsia. Maknanya kalau orang yang jahat, dia boleh mengugut. Kalau tidak dikawal, dia akan memusnahkan. Buatlah undang macam mana sekalipun, akhirnya buku undang-undang tu yang tebal. Kerana itu, sifat kebertanggungjawaban dan akhlak itu memainkan peranan yang besar. Kota Kinabalu 93.9 IKIM FM, pilihan utama anda. 9.22 pagi. Ya, kita masih lagi bersama untuk analisis bersama menyantuni saudara baru. Bersama dengan kita Cik Muriel dan juga Puan Hamisah Manan dan Encik Fakrul Razi Muhammad Fadil. Dari Hidayah Center Foundation. Kita nak tanya mana dulu ni? Okey, yang tadi dulu ke yang WhatsApp tadi tu, WhatsApp kita macam mana? Mungkin nak bantu ibu-ibu kita, saudara-saudara nak kita. Menyertai. Ada yang kata ilmu tak tinggi, tak bantu nak join berdakwah. Ada yang kata ibu-ibu mungkin dah sedikit berusia tapi nak juga bersama Hidayah Center untuk menyantuni saudara baru. Okay, ada banyak cara lah. Yang pertamanya kita boleh ikut sebagai volunteer Hidayah Center, di mana kita ada pelbagai program, pelbagai inisiatif untuk membantu. Antaranya kita akan melancarkan program keluarga angkat. Di mana
keluarga-keluarga muslim yang berminat untuk mengambil anak angkat, mungkin adik angkat misalnya kata kan. Yang angkat-angkat ni lah. Jadi boleh mendaftar dengan kita akan saring ikut kesesuaian. Dan kita akan satukan dalam keluarga Ansar Muhajirin. Sebelum ni kita pernah buat juga. Itu salah satu lah. Yang kedua, mungkin ada tinggal berjauhan dengan pejabat kita, rasa macam mana saya nak menyumbang ni kan. Jadi tidak ada masalah, boleh hubungi kita, berdaftar juga sebagai volunteer. Kadang-kadang kita ada beberapa kes mualaf ni yang melibatkan daerah-daerah yang kita tidak ada wakil. Jadi itulah peranan anggota masyarakat di daerah tu, peranan karyah di masjid saya kata untuk membantu menyantuni mualaf ni. Jadi kalau menyantuni mualaf ni kadang kita fikir bantuan kewangan, duit kan. Itu yang kita mindset kita, tapi sebenarnya lebih daripada itu. Mereka perlukan sokongan dari segi moral, emosi, dari segi pendidikan. Kadang-kadang jiran sebelah rumah pun mualaf, kita masuk Islam kita pun tak sedar. Kita pun tak tahu yang rupanya mereka masih lagi, kalau kita tengok masuk rumah kan ada mualaf ni masih lagi ada patung-patung lama kan, masih lagi menyembah kerana tidak ada sokongan, tidak ada pendidikan daripada inilah golongan. Dan kita pula tak tahu dan tak ambil tahu yang lebih malang lagi, Zubillah. Jadi kita harapkan apa yang dibawakan perkongsian kita bersama dengan Hidayah Center ni dapatlah sedikit sebanyak mengetuk bukan sekadar pintu hati bercerita tentang ketuk hidayah, pintu hati saudara-saudara baru, tapi kita sebenarnya untuk berperanan sebagai dai. Macam mana Puan Amisah kalau sahabat-sahabat kita ramai nak bersama Hidayah Center ni? Kita memang ada rakan hidayah, kita panggil Rakan Hidayah. Pergi je website kita, boleh mendaftar melalui website kita dan juga Facebook kita untuk menjadi rakan hidayah. So daripada seluruh negara, kalau mereka maklumkan kita mengisi borang semua, kita akan paskan mereka semula, serahkan mereka semula ke kawasan-kawasan yang mereka berada. Contohnya kita pernah keluar ke TV Hijrah, dia orang call, kita paskan ke Melaka, paskan ke Kedah memang. Jadi hubungi kita, pergi website kita, pergi Facebook kita untuk menjadi rakan hidayah kita. Boleh rujuk di situlah boleh rujuk di situ. Puan, dengan ringkaslah, ada ramai yang sedang mendengar ketika ini nak bersama dengan keluarga kembali, seperti mana kisah Cik Mio lah. Tapi dalam platform nak juga berdakwah kepada keluarga mereka. Kita memang tekankan memang seboleh-bolehnya, kalau boleh satu masa jangan lama-lama lah sembunyikan Islam tu. Macam Mia, walaupun mak ayah dah tahu, dia still menghubungi. Macam kita pun ada banyak kes-kes juga yang mereka still menghubungi walaupun mak ayah tu macam tak suka ke, mereka still menghubungi. Kemudian bila mereka menghubungi tu, kita macam last week kita ada program-program yang mereka boleh bawa keluarga mereka ke program-program. Macam contohnya kita nak ada program Chinese New Year ni, 25 hari bulan ni. Kalau pun mungkin mak ayah mungkin wish, lagi satu wish masa Chinese New Year, jangan tak wish tak. Kan macam Mio dah terbiasa pakai Mio kan. Mio wish kan. Lepas tu di masa yang sama kita juga menggalakkan mereka yang dah masuk Islam ni. Kita pun ada contoh kita dekat beberapa tempat yang mereka tidak putus asa, sentiasa berdakwah dengan keluarga mereka. Sebab orang yang mereka yang setara kan, mendakwahkan orang yang belum masuk Islam yang pernah berpengalaman seperti mereka, kadang-kadang dia ada nilai dia tersendiri berbanding kita yang born Muslim. Betul, Mio? Tak sama. Masya-Allah. Jadi dia ada rasa pengalaman yang sama berada di tempat sahabat-sahabat kita yang mencari cahaya tu. Macam Cik Mio sendiri, sebelum kejap lagi Puan Amisah nak kongsikan apa yang kita nak kongsikan minggu depan. Sampai fikir-fikirkan tajuk dah ada kan? Ada. Cik Mio mungkin selalu doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa kita yakin hari-hari doa pada Allah Ta'ala dan selalu berharap. Mungkin kalau boleh kongsikan pagi ni, mungkin sahabat-sahabat lain yang soleh-solehah boleh sama-sama aminkan apa yang sentiasa menjadi harapan pada Cik Mio berkaitan dengan hidayah yang Allah bagi pada Cik Mio sendiri. Saya sekarang ni walaupun family macam menjauhkan diri dari saya tahu dorang memang rasa kehilangan. Tapi saya pun rasa kehilangan juga bila dorang menjauhkan diri dari saya. Bukan semua family menjauhkan diri. Ada yang masih dekat dengan saya, tapi dalam masa yang sama, dorang cuba bawa saya kembali jadi macam dulu juga. Jadi harapan saya supaya saya boleh dekat balik dengan dorang, and semoga tolonglah aminkan doa saya supaya Allah melembutkan hati dorang and dorang dapat menerima kembali
InsyaAllah. Satu, menerima Cik Miu kembali ke pangkuan keluarga, dan kedua, kalau dapat menerima hidayah Allah Ta'ala, insyaAllah sama-sama berada dalam Islam di dunia, dan insyaAllah di jannah nanti berbagi seisi keluarga. Kita pun doakanlah moga Cik Miu pun terus kuat, tabah dengan perjuangan dan dakwah ni juga, insyaAllah, khususnya bersama Hidayah Center, bersama saudara-saudara baru yang lain. Sangat indah kalau dapat bayangkan bagaimana Cik Miu bersama dengan ibu ayah melangkah sama-sama masuk ke syurga, insyaAllah satu hari nanti. InsyaAllah. Mungkin apa nak tanya tadi, saya terlupa soalannya. Okey, minggu depan kita ada tajuk apa tu? Minggu depan kita akan bersama macam mana nak bersama-sama. Sebenarnya tajuk untuk bersama-sama dengan Hidayah Center ni minggu depan. So kita akan cakap bercakap pasal sukarelawan semua. Tapi sebelum tu saya cuma nak macam concludekan sikit kita punya hari ni. Yang pertama, bila seseorang itu masuk Islam, jangan ada prejudis. Atas alasan apa juga dia nak masuk Islam, Rasulullah mengajar kita perkara yang begitu. Itu antara dia dengan Allah. Ikhlas ke tak ikhlas, kita tak boleh nak judge, kan? Yang kedua, tolong bagi sokongan kepada baru masuk Islam. Emosi macam Encik Fakrul kata, bukan kewangan, kadang-kadang emosi, sokongan, kekeluargaan daripada kita sendiri, sebagaimana golongan Muhajirin dan Ansar. Golongan Ansar menerima golongan Muhajirin. Kemudian kita juga harap yang mereka memeluk Islam ni akan membantu juga keluarga mereka, berdakwah kepada keluarga mereka. Kita nak mereka yang memeluk Islam ni macam Miau ni juga menjadi da'i, pendakwah kepada yang belum Islam lagi. Dan yang akhir sekali, memang Hidayah Center ni kita memang membuka ruang dan peluang untuk pendengar di luar sana bersama kita, dengan kita kena sebut sumbangan. Kalau tak mampu nak berdakwah macam yang kita buat semua-semua, kita ada sumbangan RM1 sehari. Itu paling rendah lah, bersama Ansar Initiative. Kita ada keluarga Ansar untuk keluarga angkat, dan kita juga Ansar Initiative sebagaimana kita nak golongan Muhajirin ini dibantu oleh golongan Ansar dengan RM1 sehari, RM30 sebulan. Jadi boleh pergi ke website kita. Di sana ada tata cara yang senang untuk menyumbang secara bulanan. hidayahcenter.org.my betul. Ataupun kalau di media sosial pergi saja Hidayah Center. InsyaAllah anda boleh temui maklumat yang Puan Hamisah sebutkan tadi. Dan minggu depan kita akan bicara lebih lanjut. Mungkin kita boleh buat macam kelas singkat lah, macam mana kita nak join sebagai rakan Hidayah. Di Hidayah Center. Baik, terima kasih Puan Siti Hamisah Manan, Cik Fakhr Radhi Fadil, dan juga Cik Muriel Avril Robert atas perkongsian hari ini. Saya tak sebut lagi, Pian. Saya nak sebut juga Cik Miau. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian hari ini. InsyaAllah kita doakan semoga Allah bantu kita semua dalam usaha kita, insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia perkongsian kita untuk analisis hari ini bersama Hidayah Center Foundation. Ada satu lagi minggu depan untuk kita sama-sama jadi da'i, duat kalau ramainya lah dalam kita berdakwah, insyaAllah. InsyaAllah. Lagi dan lagi kita akan kongsikan kembali lagi selepas ini bersama dengan kami. Dengarkan Fin Jamal, terbang tunduk, terbang tinggi mana pun, jangan lupa rumput di bumi, jangan lupa asal usul kita. Terus bersama Warna Pagi, IKIM FM, pilihan utama anda.